Okey, hai warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so alhamdulillah pagi ni kita diberi lagi kesempatan untuk bertemu dalam sesi live. Okey? So siapa yang tengah follow saya punya sesi live di page Helmi Halim. So saya percaya dan saya yakin ramai pagi ni yang mana mungkin tengah excited sebab dia dah lama tak bekerja ni. So tiba-tiba sekarang ni pihak kerajaan telah membenarkan beberapa industri so yang akan memulakan pekerjaan anda semua. So anda semua akan mula bekerja pada hari Isnin ini. So saya rasa belum terlambat lagi untuk saya nak ucapkan selamat hari pekerja kepada semua orang yang bekerja. Walaupun orang tu dah pernah bekerja sebelum ni dan pencen sekarang, ataupun sebelum ni dia dah pernah bekerja tapi sekarang dia jadi majikan. So dia still bekerja, right? Okay, so selamat hari pekerja. So pagi ni apa yang saya nak kongsikan dengan anda pagi ni adalah satu perkara yang rasa macam tajuk dia pun dah lain macam kan. Siapa yang sudah mati sebelum mati. Hari ni saya bukan nak bagi tazkirah, saya bukan nak bagi ceramah agama, tak. Saya lebih kepada untuk bercakap dengan siapa yang sudah mati sebelum mati. Saya tak nak orang yang saya tak nak macam mana saya cakap saya tak nak anda semua berada dalam golongan ni. So that's why sangat-sangat penting untuk anda dengar saya punya sesi live pagi ni supaya anda boleh elak untuk menjadi orang yang sudah mati sebelum mati. Sebab dia tak mati sebenarnya. Dia ada. Dia hidup, dia ada kat muka bumi ni, and then dia macam biasa, cuma dia dah mati sebelum mati. So saya nak elakkan anda supaya tak jadi orang yang macam ni, supaya anda tak tergolong dalam golongan orang yang sudah mati sebelum mati. Asyik ulang banyak kali ni, macam lain macam pula. Okey? So supaya selain daripada anda pun tak terlibat dalam golongan ni, so saya sarankan untuk you all semua tekan button share dekat bawah tu. Okey, so tekan button share dekat bawah supaya lebih ramai lagi yang dapat info juga, supaya lebih ramai lagi juga tak termasuk dalam golongan ni. Sebab saya risau, sebab orang sudah masuk dalam golongan ni, susah sangat-sangat. Terutama sekarang ni dalam waktu PKP ni, okey? Sangat-sangat susah untuk kita nak betulkan balik. Okey, so saya rasa saya sekarang ni lebih kurang 8:30 pagi. So pagi ni kita punya bicara adalah bicara-bicara santai, relax, santai-santai je. Sebab saya lebih kepada nak share dengan anda semua berkenaan dengan sesuatu di waktu pagi. It's not about financial. Saya bukan nak cerita pasal financial. So tak best lah. Asal tengok muka saya je financial, tak best. So saya pun nak cerita juga benda lain sebab saya faham. Sebab ramai orang selain daripada kewangan, selain daripada hartanah, selain daripada pelaburan, selain daripada financial, kewangan, so dia nak juga, saya nak share juga benda-benda lain supaya anda semua pun ni lah juga ada input lain, ada info yang lain. Okey ke okey? So sekarang pagi ni saya nak tahu siapa yang tengah follow saya punya sesi live pagi ni. Saya harap saya punya suara ni jelas, so at least anda semua dengar apa yang saya nak sampaikan. Okey? So sebenarnya macam ni cerita dia. Okey? So cerita dia macam ni. Sekarang ni apa pun yang kita buat dalam kehidupan kita seharian ni, dia adalah bermula dengan niat. Sebab apa saya cakap bermula dengan niat? Sebab contohnya macam ni. Sekarang ni kita berpuasa, kita mesti kena niat. Okey? So kita nak semayang, kita nak solat. Bila kita nak solat pun kita akan mulakan dengan niat. Okey? So kita nak buat sesuatu, contohnya kita nak keluar pergi kerja, kita pun akan mulakan dengan niat. Sahaja aku pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Sebab Allah yang memberi kita rezeki. Faham ke faham ni? Okey? So maknanya sekarang ni manusia ni, dia apa-apa hal pun dia bergerak dengan niat. Dia macam mana sekalipun, dia contoh simple je lah. Macam ni lah, korang baru lepas makan sahur, sekarang baru pukul 8:30 pagi, duduk tak duduk tiba-tiba teringat, petang ni kalau buka puasa makan roti john best juga kan. Dia tak sebut tapi dia niat di hati, macam best juga kalau macam ni. Okey? So maknanya bila dia dah ada terlintas niat ataupun dah terlintas di fikiran,
Itu membuatkan nanti petang korang try lah cari. Sebab saya percaya sekarang ni banyak ada bazar Ramadan online. So ada yang mana guna WhatsApp, ada yang guna Telegram, ada yang duduk dalam Facebook group, okey. So maknanya dia boleh order. Ada juga Food Panda, saya faham tu. Okey. So maknanya sekarang ni disebabkan niat, manusia akan membuat sesuatu. Kalau kata kita tak pasang niat tu, kita tak akan buat. Contohnya, sebab antara benda yang saya selalu niat adalah contoh, saya bagi tahu apa yang saya buat. Contohnya, bila waktu malam sebelum kita tidur, antara benda yang saya akan buat adalah saya niatkan. Saya niat esok nak bangun pukul berapa. Contohnya, saya nak bangun esok pukul 4 pagi. So saya dah niat macam tu. Selepas tu saya akan tidur. So insya-Allah besok pagi, walaupun saya dah set waktu, saya dah set dekat alarm phone saya pukul 4 pagi, 3.59 dah terjaga. Sebab kita dah mula dengan niat. Okey. So maknanya sekarang ni, apa-apa hal pun, niat ni adalah ibarat macam jantung manusia. Sebab kita ni manusia, kita tak akan boleh hidup kalau jantung kita dah mati. Sebab tu saya cakap, masalahnya sekarang ni, kita tak nak jadi golongan yang sudah mati sebelum mati. Jantung dia ada, tapi jantung tu macam just jantung. Maknanya sekarang ni, kalau kita sebagai manusia, kita ni kita memang mengharapkan sangat jantung. Salah satu part daripada dalam badan kita, benda yang sangat-sangat penting adalah jantung kita sendiri. So sebab tu sampai wujudnya IJN, Institut Jantung Negara. Okey. So maknanya kita kena kawal kita punya makan, kita punya gaya hidup supaya jantung kita tu selamat, supaya jantung kita tu boleh long lasting. Okey. So maknanya sama juga dengan niat. Bila kita dah mula dengan niat kita tu terletak di jantung kita. Jantung kita yang akan menggerakkan hati kita untuk bergerak supaya kita punya niat tu tercapai. Faham ke faham ni? Anda masih dengan saya ke? Okey. So siapa yang tengah masih dengan saya ni, cuba komen sikit. Komen hi. Okey. So maknanya sekarang ni, apa yang saya punya tajuk saya tu adalah kenapa saya boleh katakan sudah mati sebelum mati, adalah orang yang langsung tak ada niat. Orang yang langsung tak ada niat membuatkan dia tak ada matlamat. Faham ke faham? So bila dia tak ada niat, contohlah dia kata dia tak ada niat, tak apalah, tak beli pun tak apa. So maknanya bila dia langsung dia letakkan, dia kata dia tak beli pun tak apa benda tu. So maknanya dia tak ada matlamat untuk membeli sesuatu. Faham ke faham? So maknanya sekarang ni, contoh dalam kehidupan seharian kita, antara benda yang kita perlukan adalah makanan, pakaian, kenderaan dan juga rumah. Okey. So maknanya sekarang ni, kalau kita langsung tak letak salah satu pun niat daripada empat-empat ni untuk kita capai, so tak apalah, tak makan pun tak apa, boleh hidup. Boleh ke? Okey. So katakanlah tak beli baju pun tak apa, tak ada masalah. Okey. So tak beli kereta pun tak apa, pengangkutan awam pun banyak. Okey. So tak beli rumah pun tak apa, sebab ada rumah sewa. So kita boleh terus menyewa. Okey. So nampak tak, empat ni benda asas dalam kehidupan. Faham ke faham? So kalau kata you tak ada niat untuk dapatkan makanan, mungkin you akan mati kebuluran. And then bila you tak ada niat dan you tak ada niat dan tak ada matlamat untuk capai beli baju, so benda ni you akan pakai baju yang sama dan makin lusuh. Faham ke faham ni? Saya faham waktu PKP ni, kalau kata you nak shopping, cuma boleh shopping online, tak boleh pergi kedai pun tak buka. Okey. So you boleh shopping online untuk tambah baju baru. Okey. Tapi kena jaga-jagalah, takut saiz lari. Sebab kita kan kat rumah. Okey. So maknanya yang ketiga yang saya kongsikan adalah niat untuk memiliki kenderaan. So memiliki kenderaan ni sebab dia dalam satu keperluan sekarang, bukanlah satu kehendak lagi. Sebab mungkin pada waktu dulu, pada 10-15 tahun yang lepas, kenderaan ni, kereta ni adalah satu kehendak. Kalau you all tak ada pun tak ada masalah. Walaupun maybe you boleh cakap, maybe anda boleh kata sekarang ni banyak kenderaan awam. Okey, betul. Mungkin di Kuala Lumpur, pekan-pekan yang pesat membangun tu tak ada masalah dari segi pengangkutan awam. Tapi macam mana pula dengan kawasan yang lain? So maknanya mungkin daripada rumah yang anda duduk sekarang, nak keluar ke pekan, memerlukan kenderaan yang lain, kenderaan persendirian untuk sampai ke satu tempat, baru dapat kenderaan awam. Faham ke faham? So maknanya sekarang ni kenderaan itu sudah menjadi satu keperluan dan bukan lagi kehendak. Cuma okey, cuma kenderaan yang anda nak beli tu
kenderaan itu memanglah keperluan, tapi kenderaan yang anda nak beli tu, sudah saya nak sampaikan, kenderaan yang anda nak beli tu, kenderaan tersebut tu, brand apa yang anda pilih, model apa yang anda pilih, harga berapa yang anda pilih, itu adalah keperluan ataupun kehendak. Itu benda yang sangat penting. Itu benda yang nak kena tengok balik, nak kena duduk balik, nak kena fikir-fikirkan balik, renung-renungkan balik. Aku nak beli kereta ni dah keperluan dah, tapi perlu ke aku beli kereta yang macam ni? Kenapa aku tak beli kereta yang macam ni je? Aku nak pergi mana je? Saya bagi contoh. Sekarang ni you all memang just pergi kerja, balik kerja. Okay? You pergi kerja, balik kerja. Yang mana memang you tak perlu nak pergi untuk travel long distance. You memang tak perlu nak keluar selalu jumpa customer dan sebagainya. You just pergi kerja, you start kereta pagi, you sampai tempat kerja dan you park kat situ. Lepas tu petang you balik daripada kerja terus sampai rumah. So itu je lah rutin harian you. Sebab kebanyakan orang akan bekerja lebih kurang 5 ke 6 hari seminggu. So maknanya setiap orang akan pergi kerja 5 ke 6 hari seminggu. Yang macam tu rutin harian dia. Lepas tu dia cuma kadang-kadang dia akan pergi berjalan, dia akan balik kampung. Okay? So rindu nak balik kampung kan. So harap-harap mudah-mudahan kita punya virus ni Allah hapuskan dalam secepat yang mungkin. Semoga kita semua dapat kembali bekerja, dapat kembali untuk pulang ke kampung. Okay? So maknanya bila dia beli kereta tu, dia nak kena fikir, dia perlu ke nak beli kereta yang besar padahal dia pergi kerja balik kerja je. Dan tambahan pula, jarak radius daripada rumah dia pergi ke tempat kerja kurang 5 minit. Mungkin dia boleh je pergi kerja naik motor, tapi mungkin dia ada fobia, so dia beli kereta. So perlu ke nak beli kereta yang mahal, yang besar? So ini yang ramai orang salah pilih. Dia fikir, tak apalah, bukan masalah sekarang ni. Bila dia cakap nak beli kereta, dia akan beritahu kat kawan dia kat tempat office, tempat kerja, aku nak beli kereta Ahmad. Bila betul dia pun cakap, aku nak beli kereta ni. Sebenarnya aku nak beli kereta Myvi. Aku nak beli kereta Myvi. Sebulan dalam 500 lebih. Masalah sekarang ni kawan dia pun kata, alah Myvi, baik kau tambah sikit dalam 100 je dapat dah Vios ke City ke. Dah jadi baru dalam 600 setengah, 700. Kau dah dapat dah Vios ke City. Lagi kawan seorang ni datang pula, kau tambah lagi sikit. Kau dah beli kereta ni. So faham ke faham ni? So maknanya sekarang ni satu hasutan daripada kawan-kawan. Ataupun yang keduanya mungkin you nak jaga you punya lifestyle, tapi you kena fikir balik. You kena set balik matlamat you, apa yang you nak capai. Sebab kalau you beli kereta yang terlalu mahal, yang membuatkan you kena komit bulanan hampir separuh daripada you punya gaji, wrong, totally wrong. Saya betul-betul cakap, you dah buat satu kesilapan yang sangat besar. So once you dah komit untuk you punya kereta hampir separuh daripada gaji, itu akan membuatkan you terus terduduk dan terus tak boleh nak buat apa-apa dah. Faham ke faham ni? Sebab ramai orang yang saya jumpa, sampai tahap saya bantu dia, saya kata kat dia, saya tak boleh nak tolong beli you punya kereta, saya tak boleh nak tolong you jual you punya kereta. So apa yang cik boleh buat adalah cik cuba untuk jual kereta ni. So bila saya dah nampak dia dah ada matlamat dia adalah dia nak beli rumah. Dia dah tahu dah dia nak beli rumah dekat mana, harga berapa, bentuk macam mana. So once dia nak beli rumah tu, tapi masalahnya dia dah salah set matlamat yang sebelum-sebelum tu. Dia salah set matlamat yang sebelum. Dia beli kereta yang terlalu mahal, dan dia ada personal loan, dan dia ada satu hutang yang sangat membunuh, iaitu kad kredit. So bila dia dah salah set matlamat, menyebabkan dia punya matlamat next tu untuk beli rumah pun tersalah, ataupun langsung tak dapat sebabkan hutang-hutang dia yang lain. So sangat-sangat penting, sangat-sangat important untuk kita nak set matlamat kita. Faham ke faham ni? Sebab sekarang ni kalau you memang dah termakan hasutan kawan-kawan, betul you pun dah beli kereta yang mana makan separuh daripada you punya gaji. Sekarang ni you tinggal lagi separuh gaji. So maknanya lagi separuh gaji tu you akan guna untuk isi minyak, you akan guna untuk bayar road tax, you akan guna untuk bayar insurans kereta, you akan bayar untuk servis kereta. Bila you dah beli kereta yang mahal, kereta yang luxury ataupun kereta yang nampak eksekutif, jaga lifestyle dan sebagainya, membuatkan you rasa macam aku kena ikut konvoi lah. You akan ikut konvoi pula. Sebab benda-benda ni akan membuatkan you punya kewangan akan semakin mengecil. Dia bukan mengembang, dia mengecil. Faham ke faham ni? So benda ni akan menjadi ramai orang menjadi masalah dalam kewangan dia. Saya dah tercerita juga kewangan. Tak, saya sebenarnya saya nak cerita matlamat je pagi ni. Saya nak cakap pasal matlamat je.
Okay, so bila you dah nampak apa you punya matlamat, you kena set you punya matlamat. So apa yang saya nak anda buat pagi ni, bukanlah satu tugasan, tak pun. Tapi satu perkara yang membuatkan anda rasa macam, betul lah, betul lah macam ni. Okay, apa yang saya nak anda buat, okay, sebab dalam masa yang sama saya pun akan buat benda tu. Sebab antara benda yang kita akan buat bersama-sama adalah you kena set matlamat you untuk hari ini. Apa yang you nak capai hari ini. Contoh, mungkin you nak you nak masak untuk juadah berbuka. Tu matlamat tu. Sebab silap-silap takut-takut nanti terbeli. Okay? So tak ada masalah. At least you set matlamat. Lepas tu you ada matlamat. Contohnya, you ada matlamat untuk macam mana you nak encourage you punya, maybe yang mana yang dah ada family, you nak encourage anak-anak you untuk berpuasa penuh sampai waktu berbuka puasa. So you kena tunjukkan contoh yang baik, so supaya anak you pun akan buat benda yang sama. Faham ke faham? So matlamat untuk hari ini, untuk apa yang you nak capai hari ini. Mungkin you nak kemas rumah, mungkin you nak basuh kereta, okay? Mungkin you ada nak masak untuk juadah berbuka, ataupun you ada matlamat untuk you masak nak bagi kat jiran-jiran. Okay, itu adalah matlamat yang yang ada, okay, untuk hari ini. Lepas tu you kena set juga, kita kena set juga, okay? Kita kena set juga apa matlamat untuk bulan ini. Apa matlamat you untuk bulan ni? Sebab anda percaya ke percaya? Kalau kata anda percaya ke percaya? Sebab kalau anda tengok balik pada KPM, KKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia pun ada matlamat dia. Matlamat dia adalah untuk dapat zero ataupun kosong jangkitan COVID-19 setiap hari. Dia nak dapatkan kosong. Sebab kalau anda tengok balik setiap negeri ada yang dah dapat zon hijau sebab dia dah jadi kosong. Jangkitan COVID-19. So, selain daripada matlamat itu, daripada dibesarkan matlamat itu untuk Malaysia, matlamat itu dikecilkan kepada negeri. Dan bila matlamat itu dikecilkan kepada negeri itu dikecilkan kepada daerah-daerah. So, membuatkan semua orang beri kerjasama, membuatkan matlamat itu tercapai. Sebab tu kita ada PKP. Sebab tu kita ada kat rumah. Faham ke faham ni? So, benda ni sangat-sangat penting. Maknanya dia nak capai matlamat dia yang besar. Untuk satu Malaysia langsung tak ada jangkitan COVID. Tapi untuk mencapai satu Malaysia, dia kena pastikan setiap negeri dan setiap daerah adalah tak ada jangkitan COVID-19. Itu matlamat KKM. So sama juga dengan kita. So maknanya kita kena set matlamat kita untuk hari ini, bulan ini dan juga tahun ini. Sebab anda kena tahu dan anda kena faham. Sebab kita masih awal tahun. Kita baru first quarter. Sekarang baru masuk bulan 5. Hari ni baru 2 hari bulan 5. So sekarang ni baru masuk second quarter. Yang mana masih jauh lagi perjalanan kita untuk sampai ke bulan 12. Untuk habis tahun ini. So maknanya kita ada matlamat untuk tahun ni. Apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak capai dalam tahun ni? Okay. So yang paling best adalah kita kena tulis matlamat apa yang kita nak capai lagi 5 tahun. Sebab mungkin ada orang yang dah tulis dah matlamat dia, saya nak beli rumah tahun 2020. Mungkin dia dah tulis, mungkin dia dah beli, atau mungkin dia dah tulis, mungkin dia dah pasang niat, mungkin dia dah terfikir, mungkin dia dah terlintas di fikiran 2-3 tahun lepas. Dia start je kerja, katakanlah dia start kerja pada tahun 2017. Once dia start kerja je dia kata, okey, tahun 2020 aku nak beli rumah. So sekarang ni tahun 2020 dia nak beli rumah. So jangan kuburkan matlamat tu. Sebab waktu sekarang ni adalah waktu yang terbaik untuk beli rumah. Tapi tunggu dulu. Tapi ada benda-benda yang perlu anda ambil berat dan ambil tahu. Rumah yang macam mana you nak beli, rumah dekat mana you nak beli. Okay? So siapa nak tahu saya punya perkongsian berkenaan dengan tu? Sebab dia dah set dah matlamat dia nak beli rumah tahun 2020. Okay? Suddenly jadi macam ni, jadi krisis. Dia rasa macam, alamak, aku nak kena tangguh dulu ke beli rumah ni? So saya nak kongsikan dengan anda. Tapi bukanlah sekarang saya nak kongsi. Okay? So saya nak anda semua get ready. Sebab saya nak kongsikan dengan anda, tahun 2020 ni boleh ke boleh untuk beli rumah. Faham ke faham? So maknanya mungkin sekarang ni baru pula terlintas dekat fikiran dia, aku nak beli rumah lah lagi 2 tahun. Tapi aku tak tahulah nak buat apa, macam nak buat. So benda ni, bila you dah set matlamat tu, you dah kena set dan you kena cari pula macam mana you nak capai matlamat tu.
So at least you kena set matlamat you untuk tempoh 5 tahun. Okay, saya ulang balik, antara matlamat yang you kena buat, antara matlamat benda yang you kena tulis adalah matlamat untuk hari ini. Apa yang you punya matlamat? Untuk bulan ini, tahun ini dan sebaiknya dalam tempoh 5 tahun yang ke depan. So you dah tahu matlamat apa yang you nak capai. Okay, so benda ni akan lebih senang untuk dicapai. Tapi setiap matlamat tu bila you tulis pasti dah ada niat di hati. Faham ke faham ni? Tak nampak belah hati. Okay, dah ada niat di hati. At least orang tahu, you dah tahu dah you nak capai matlamat tu. Sebab saya tak nak anda semua berada dalam golongan yang sudah mati sebelum mati. Faham ke faham? Okay, so saya rasa sampai sini dulu saya punya perkongsian di pagi ni. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi pagi hari ini. Sebab saya dah janji dengan anda semua tadi, saya nak kongsikan dengan anda. Boleh ke boleh untuk beli rumah tahun 2020. Okay, so sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.